Baik, kita mula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, terima kasih semua yang sudah masuk kelas pada pagi ini. So, kita akan teruskan dengan bab baru iaitu bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, untuk sukatan serakan data tak terkumpul ini, sebenarnya awak sudah belajar sedikit dalam tingkatan 2 dulu. Okay, so tak apa. Pada akhir pembelajaran, kita tengok dulu kita punya akhir, apa itu? Objektif. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud serakan. Dan yang kedua, membanding dan mentafsir serakan data dua atau lebih set data berdasarkan plot, batang dan daun. Yang ini awak pernah dengar dulu. Dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okay, so dekat sini macam ada beberapa lah. Satu, membanding dan mentafsir. Lepas itu awak akan membuat kesimpulan. Okay. Ini awak sudah belajar dekat tingkatan 2 dulu sebab sedikit dalam ukuran kecenderungan memusat. Mean, nilai purata suatu data, maksudnya. Lepas itu mod, maksudnya ialah cerapan dengan kekerapan tertinggi dalam suatu data. Lepas itu, median, nilai di tengah-tengah suatu data. Dan ini nilai ekstrim, suatu nilai melampau ataupun ganjil. Empat-empat ini awak sudah tengok dekat tingkatan 2 dulu dan ini nanti juga akan disentuh dalam tingkatan 4 ini, dalam bab ini. Tetapi sebelum kita tengok untuk keempat-empat benda ini, kita tengok dulu kita punya objektif yang pertama iaitu serakan. So dekat sini saya bagi awak kutipan pingat untuk beberapa buah negara dekat Southeast Asia ataupun Asia Tenggara. Sukan Asia Tenggara ini kita punya pengenalan. Sukan C ke-29 Kuala Lumpur berlangsung dari 19 hingga 30 Ogos tahun 2017 dulu. Saya rasa awak darjah 6. Seramai 4,646 atlet telah mengambil bahagian dalam 400 acara. Malaysia muncul juara keseluruhan dengan 145 buah pingat emas. Okey, soalan. Tahukah anda bilangan pingat diperoleh atlet Malaysia bagi setiap acara yang dipertandingkan? Berapa acara tadi? 404 acara. So dalam bab ini kita akan tengok macam mana kita nak melihat taburan emas, perak, gangsa, semua pingat. Itu contoh-contoh untuk serakan data kita. Okay, so dekat sini kita akan tengok menerangkan maksud serakan. Kita punya hasil pembelajaran yang pertama. Serakan ialah satu bentuk taburan data. Kemudian, sukatan serakan, sukatan kuantitatif seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Yang ini yang kita akan tengok di dalam bab ini. Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, dekat sini ada satu contoh serakan data. Panjang sampel daun. Okey, panjang sampel daun. Ambil. Okey, panjang sampel daun. So 14 cm, dekat sini 14.1. Ini contoh serakan data lah. Bilangan titik-titik ini adalah maksudnya bilangan daun ataupun bilangan data yang kita ada. So, serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. So, kita tengok dekat sini, kita punya julat adalah 14 sehingga 7. Julat kita dekat sini adalah 17, nilai yang tertinggi. Tolak nilai yang terendah, 14. So, julat kita ialah 3.
So bila 3 itu 3 kecil. Maksudnya serakan data kita adalah kecil. So kalau julat dia besar, maksudnya serakan data kita ialah besar. Okay, so ini kita punya just sebagai gambaran awal sahaja apa yang kita akan tengok pada pagi ini. Okay, so okay, okay. Okay, contoh muka surat 213. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Dekat sini adalah jisim bagi 20 orang murid. Murid 1, 52, murid 2, 48, murid 3, 48, murid 4, 79 dan seterusnya sehingga murid yang ke-20, 72. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. So dia minta beza jisim. Dia carut pampai. Beza jisim. So dekat sini ada banyak kan? Banyak jisim. So untuk mencari beza jisim murid ini, apa yang kita perlu buat ialah kita cari nilai terbesar. Okay, kita cari dekat sini apakah nilai terbesar kita. Okay, setakat ini 79. Ada lagi tak lebih besar daripada 79? Tidak ada. So, maksudnya nilai terbesar kita ialah 79. Tulis balik dekat sini. Okay, kemudian dia minta beza kan? So, kalau beza adalah yang terbesar tolak yang terkecil. So, kita cari yang terkecil. Setakat ini 48 yang terkecil. Okay, tengok ada lagi tak yang tak ada. So, yang terkecil ialah 40. Oh, ada sini 47. So, untuk mencari beza jisim, nilai terbesar tolak nilai terkecil, kita dapatlah 32 kilogram. Ini adalah beza jisim. Okay, sebenarnya juga beza jisim ini sebenarnya juga boleh dikatakan sebagai julat data kita. Okay, contoh 2. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. So, dekat sini kita ada panjang serangga daripada 3 cm sehingga 7 cm. Betulkah macam itu? Tidak. So, dekat sini kita nak cari beza. Nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga itu. So, kalau dia minta beza dekat sini adalah nilai terpanjang sampel. Bukan 7 tau. Bukan 7. Dia minta nilai terpanjang ataupun nilai terbesar. So, apa nilai terbesar kita dekat sini? Kita tengok apakah bacaan kita punya sampel ini, yang terbesar ini. Yang terbesar dekat sini. Ada 3. So, 6.8. Kemudian kita cari nilai terkecil. So, untuk nilai terkecil dekat sini adalah 3.1. Awak boleh tengok sendiri dalam kuteks. Awak boleh macam ukur sendiri. Okay. So, kita punya beza jisim ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil. 6.8 tolak 3.1 sama dengan 3.7. Simple sahaja untuk beza. Okay, ataupun dekat sini kita nak tengok dia punya saiz serakan. Kalau besar dia punya beza, so besarlah serakan dia. Kalau kecil dia punya beza, so kecil lah serakan dia. So ini juga kita boleh panggil sebagai julat. Dia lebih kurang macam julat. Nanti kita akan tengok julat dengan lebih terperinci dekat sukatan serakan.